So kita dah lihat contoh-contoh bandar-bandar yang melaksanakan sustainable transportation dan bagaimana perbezaan atau apakah perbezaan di antara legacy planning, iaitu planning based on business as usual yang berdasarkan kepada ramalan pada masa depan dan cuba memenuhi ataupun menyediakan prasarana infrastruktur pengangkutan untuk menyelesaikan masalah pada masa depan yang mana kita tak tahu sama ada akan terjadi atau tidak, as compared to sustainable transportation plan yang konsepnya adalah totally different. Kita start dengan senario ataupun vision of the future. Kita cuba paint a picture of our life in the future. Pada masa depan tu macam mana? Hidup kita ni macam mana? Kita nak macam mana? Dan based on that picture, kita patah balik ke belakang dan lihat apa yang patut kita buat sekarang supaya kita dapat mencapai senario ataupun the picture of the future yang kita bayangkan itu. So, plan yang mencapai sustainable transportation plan ni, dia mestilah sustainable juga. Dan apa yang saya nak terangkan pada kuliah ini ialah apa yang dimaksudkan dengan Sustainable Urban Mobility Plan. Apa yang menyebabkan satu-satu perancangan pengangkutan itu kita tarafkan dia sebagai sustainable. Okay, pertama ini adalah saya nak tunjukkan bahawa di hampir semua bandar-bandar di dunia ada kajian telah dibuat bahawa antara keutamaan yang telah dikenal pasti dalam konteks perancangan bandar, antara perkara yang paling penting yang mereka nak buat, paling tinggi keutamaan mereka adalah menyelesaikan masalah mobility, pergerakan ni. Sebab mobility ni dia jika tidak diselesaikan, dia akan menimbulkan banyak masalah lain. Dia akan menimbulkan masalah ekonomi kerana barangan susah nak sampai, menimbulkan masalah pada penduduk untuk pergi bekerja, untuk mendapat pendapatan, dan jika jarak perjalanan yang jauh, masa perjalanan yang lama, mereka akan penat, mereka tidak akan produktif, kos pengangkutan mereka menjadi sangat tinggi hingga menyebabkan pendapatan yang tinggal setelah ditolak kos pengangkutan itu tinggal sedikit sahaja. Dan bila pendapatan yang tinggal yang sedikit itu, mereka tidak dapat membeli banyak barangan, dan bila barangan tak boleh dibeli, ekonomi bandar, ekonomi negara tidak berkembang kerana tidak ada banyak pertukaran wang di antara penduduk dengan peniaga. Di negara kita pula, isu-isu yang berkaitan dengan mobility adalah dari segi keselamatan. Negara kita banyak ada accidents, kemalangan. Banyak orang mati disebabkan oleh kemalangan jalan raya. Ini adalah satu perkara yang merugikan kepada negara. Penduduk yang mati ni akan menyebabkan kita rugi dari segi manpower, semua manusia, kita rugi dari segi knowledge, skills yang mereka ada. Kita spend cost kat hospital untuk merawat mereka. Jadi ini adalah tidak bagus, dan ini antara perkara-perkara menyebabkan mobility ni, isu-isu mobility ni menjadi perkara yang paling utama, yang paling penting untuk diselesaikan. Dan kalau kita lihat di mana negara kita, di mana bandar-bandar negara kita dari segi bagusnya atau tak bagusnya mobility. Dan kalau kita lihat negara kita diwakili oleh Kuala Lumpur, kita lihat Kuala Lumpur menduduki tangga yang ke-74 ataupun tangga ke-54 dari segi mobility. Kita tengok congestion levelnya ada 34%. Apa dimaksudkan congestion level 34%? Maksudnya, masa perjalanan kita akan meningkat sebanyak 34% jika dibandingkan dengan masa perjalanan semasa waktu bukan puncak ataupun waktu bukan congestion. So, contoh kalau kita mengambil masa 100 minit pada waktu biasa, pada waktu puncak kita akan mengambil masa 134 minit. Di mana masa perjalanan kita meningkat 34%. Ini tak bagus. Kedudukan 54 ni bukanlah satu kedudukan yang boleh dibanggakan. Dan we are talking about Kuala Lumpur yang mana infrastrukturnya agak advance. Ada sistem pengangkutan awam yang baik. Tapi bagi mana-mana lain yang tidak mempunyai pengangkutan awam yang baik seperti Kuala Lumpur ni,
saya rasa mungkin lebih teruk daripada ini. So kita perlu ada Sustainable Urban Mobility Plan. Apa yang dimaksudkan dengan Sustainable Mobility Plan ni adalah satu plan strategi untuk memenuhi keperluan mobiliti penduduk supaya mereka mendapat kualiti hidup yang lebih baik dari segi keselamatan, keselesaan, kebolehupayaan mencari pendapatan ataupun kebolesampaian kepada perkhidmatan yang penting seperti kesihatan, ya. Jadi ini adalah yang dimaksudkan dengan Sustainable Mobility Plan, supaya plan ini boleh memenuhi keperluan mobiliti yang menjurus kepada penyediaan taraf kehidupan yang lebih baik. Antara prinsip Sustainable Mobility Plan ni adalah dia mesti kita kena pasti satu kawasan mana yang kita nak sediakan. Kita tak boleh buat keseluruhan satu negara. Kita mesti ada satu specific location. Contohnya kita kata kita nak buat Sustainable Mobility Plan untuk Iskandar Malaysia atau untuk Bandar Johor Bahru. Kita mesti ada geographical area tu. Dan kita mesti mampu untuk bekerjasama di antara agensi, kerana Sustainable Urban Mobility Plan ni tidak boleh dilaksanakan hanya oleh satu agensi saja. Dia mesti integrate. Mesti agensi ni mesti bekerjasama. Sebagai contoh JKR mesti bekerjasama dengan local authority. Mesti bekerjasama dengan PAJ, Pengurutan Awam Johor. Semua agensi-agensi ni mesti bekerjasama dan integrate dari segi perancangan mereka dan juga pelaksanaan mereka. Dia mesti melibatkan penduduk. Penduduk mesti terlibat dalam proses ini. Memberi input dan juga memberi penilaian kepada pelaksanaan plan ini. Kita mesti mampu untuk menilai apa yang kita telah capai dan di mana kita sekarang. Kita mesti ada base data tu. Kita mesti ada base data supaya kita boleh tahu sama ada kita dah improve atau tidak. Dan kita mesti bersedia untuk dinilai. Prinsip kelima SUMP ialah kita mesti ada vision di masa depan tu. Apa kita nak capai pada masa depan? Tanpa vision itu, please remember ya, kuliah lepas kita dah cakap yang sustainable transportation is about kita ada vision dan patah balik ke waktu sekarang ni dan mengenal pasti apa yang patut kita buat untuk capai vision tu. Jadi prinsip yang kelima ni adalah kita mesti ada visi tu. Ya, kita mesti ada visi yang jelas yang apa yang kita nak capai pada masa hadapan. Di Iskandar Malaysia contohnya kita ada Low Carbon Society Blueprint. Kita dah sediakan atau vision tentang tahun 2030. 2030 ni kita nak macam mana? Itu adalah contoh visi pada masa hadapan. Pembangunan pengangkutan mesti melibatkan semua mode. When we talk about sustainability in mobility, we are not talking about just public transportation. We are not talking about just walking and cycling. Kalau ini saja yang kita bincangkan atau ini saja yang kita rancang, kita tidak ada. So, masih ada golongan penduduk yang bergantung pada kenderaan persendirian. Dan kita juga perlu merancang untuk mereka. Jadi, Urban Mobility Plan ini bukanlah satu plan yang menghadkan penggunaan kenderaan persendirian. Bukan. Ya? Tapi dia adalah satu plan yang jika nak menggunakan kenderaan persendirian, mestilah guna secara sustainable. Contoh macam mana? Menggunakan kenderaan yang mesra alam, guna elektrik, gas, jarak perjalanan yang singkat. Ini semua adalah kaedah-kaedah yang mana kita masih benarkan menggunakan kenderaan persendirian tapi dalam konteks yang lebih mesra alam, green. Kita mesti mempunyai kaedah untuk continuously evaluate, sentiasa evaluate periodically apa yang kita dah buat, apa yang kita dah capai, supaya kita boleh adjust plan kita sama ada nak tambah ataupun nak kurang agar vision kita tetap tercapai pada masa yang kita telah tetapkan. Prinsip ke-8 adalah kita mesti menerapkan kualiti ni. Sebab kalau tidak ada kualiti, terutamanya pengangkutan awam, kita tak akan guna pengangkutan awam tu. Sebab tidak ada siapa yang nak bayar tiket tapi merasa tidak selesa menggunakan perkhidmatan itu. We pay for us being uncomfortable. Tak logik kan? Kita bayar tiket tapi kita bayar kepada orang supaya orang itu jadikan kita rasa tak selesa. Kita manusia yang gunakan logik, ya. Jadi kita takkan guna kalau kita dalam situasi itu. Jadi kita mesti menerapkan kualiti. Ini saya tak nak ulang lagi sebab saya dah banyak kali ulang tentang perbezaan di antara transportation planning yang secara tradisional as compared to sustainable planning. Kita talk about people. We are not talking about machine. Machine ni kereta lah. We talk about people. People paling tinggi hierarki mereka. Talk about setting objective dan plan actions to achieve the objective.
integration of planning, cooperation between agencies. So itu semua adalah konsep-konsep sustainable urban mobility planning. Jadi bagaimana kita nak capai? Macam mana kita nak capai sustainable mobility planning ni? SUMP ni mestilah memenuhi kriteria ini. Dia mesti fair, equitable. Semua orang boleh guna. Bukan hanya orang yang nak berjalan kaki atau berbasikal, tapi untuk orang yang nak guna kenderaan pun ada bahagian mereka, ada hak mereka. So equality must be balanced between demands dan supply. Kita tidak semestinya memenuhi kesemua demand. Memenuhi kesemua demand ni kadang-kadang tak bagus. So, macam saya dah explain tadi, kalau kita nak penuhi demand traffic volume, kita sentiasa menyediakan lorong kenderaan yang semakin lebar, semakin banyak. Ini is counterproductive dan tidak baik untuk konsep sustainability. Tak semestinya bila ada demand, kita mesti penuhi. Jadi kita must be able to evaluate the demand secara logik dan tentukan sama ada demand itu sesuai atau tidak dengan kerangka atau framework sustainability itu. So we're talking about balance between planning and development. Integration between different modes. Kita pernah lihat kuliah lepas apa yang dimaksudkan dengan intermodality, multimodal. So kita dah tahu bahawa to be successful, public transportation must be integrated dengan private transportation juga. Of course, between the public transportation sendiri must be fully integrated, tapi kita juga mesti menyediakan facility untuk integrate dengan private transportation juga. Must be efficient and cost effective, must use urban space. Tengok macam di Copenhagen tu, macam mana dia integrate urban mobility dengan urban design, jadi cantik, jadi menarik, meningkatkan nilai estetika bandar itu sendiri. Improve traffic safety and security. Kita mesti memastikan bahawa jalan kita, laluan pejalan kaki kita, lorong-lorong basikal kita adalah selamat dan selesa. Bukan hanya selamat dari segi kebarangkalian untuk terlibat dengan aksiden, kemalangan, tapi juga selamat dan aman daripada peluang berlakunya jenayah. Contohnya ragut, kidnapping, semua itu perlu diambil kira. So, di slide-slide yang seterusnya adalah bagaimana kita nak integratekan sustainability dengan proses-proses sedia ada. So, ini adalah aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam penyediaan SUMP. Kita mesti ada governance di peringkat yang tertinggi, di peringkat kebangsaan, di peringkat nasional dan juga di peringkat tempatan. Kita mesti ada polisi-polisi, mesti ada kerangka. Jadi, apa yang kita buat untuk Iskandar Malaysia dengan Low Carbon Society Blueprint, apa yang kita buat di Kuala Lumpur dengan master plan, itu adalah menyediakan kerangka supaya dapat menjadi panduan pelaksanaan kepada semua orang. Planning agencies, penyedia infrastruktur, orang awam, ministries, businesses. So mesti ada kerangka tu. Kerangka tu mesti ada. Selepas itu, kita mesti ada undang-undang. So apa yang berlaku sekarang ni, kebanyakannya plan perancangan kita ni tidak ada undang-undang untuk dikuatkuasakan, menguatkuasakan plan ini. Of course, RTD dia ada aktanya. Dia ada kerangka undang-undang yang menyokong RTD itu. Tapi kebanyakan guidelines, standards, dia tidak ada backup, tidak disokong dengan undang-undang. Jadi dia menjadi hanya sebagai satu cadangan pelaksanaan. Tak boleh enforce, tak boleh paksa. Jadi kalau tak ada legislation regulation untuk menyokong plan-plan ni, kebarangkalian untuk tidak berjaya tu lebih tinggi. Apabila kita ada semua perancangan ini, kita mesti ada duit. Nak buat ni semua kena ada duit. Even untuk communicate to the public, nak educate the public pun perlu ada duit juga. Kita perlu ada duit untuk media communications, untuk program-program libat sama komuniti, program-program penglibatan komuniti, program seranta pun kena ada duit. Kadang-kadang kita perlu integrate dengan kurikulum pelajaran di sekolah, traffic safety, walking safety. Bila kita nak integrate dalam sekolah, kita mungkin terpaksa ubah kurikulum. Kita mungkin terpaksa galakkan persatuan-persatuan di sekolah. Jadi semuanya memerlukan duit. Apatah lagi jika kita mengambil kira pembinaan infrastruktur itu sendiri, itu lagilah memerlukan duit. Dan it is not cheap, it's very costly.
kerangka-kerangka ini mesti juga disokong dengan standards dan guidelines. Kalau orang nak buat, macam mana dia nak buat? Dia mesti ada panduan dia. Kan standards dia macam mana? Macam mana dia nak tahu yang dia buat ni betul ataupun tidak? Sesuai ataupun tidak? Selamat ataupun tidak? Selesa ataupun tidak? Kita perlu menyediakan panduan ini kepada mereka. Kalau tidak ada panduan ni, kita tak boleh salahkan mereka nanti. Kalau kita nak kata, oh you buat ni salah lah, tak betul lah. Kalau kita tak sediakan panduan, kita tak boleh buat begitu. Sebab mereka akan tanya, saya tak tahu. Saya tak tahu. Saya tak ada panduan. Saya tak ada standards untuk saya ikut. Jadi kita perlu menyediakan, selalunya selepas kita buat plan, kita mesti sediakan garis panduan. Untuk RTD muar pergantian, saya terlibat dalam sektor pengangkutan dan antara salah satu cadangan saya adalah untuk menyediakan jalan yang mesra OKU dan autisme yang pertama di Malaysia. Jadi dah identify laluan mana, jalan mana yang akan jadi mesra autisme dan mesra OKU. Seterusnya adalah saya kena sediakan guidelines tu, standards tu, engineering design guideline. Macam mana nak buat? Lebar dia macam mana? Di mana? Persimpangan kena buat macam mana? Jadi guidelines tu kena ada supaya pihak yang nak melaksanakan tu nanti ada panduan. Selepas ada panduan tu, kita mesti monitor sama ada kita dah capai atau tak. Orang buat betul atau tidak. Kita mesti continuously monitor. Tak boleh hanya monitor pada awal dan kemudian monitor evaluate pada di hujungnya. Itu tak efektif. Kita mesti monitor, evaluate, assess periodically pada masa yang ditetapkan. Dan of course, kita kena maklumkan apa yang kita nak buat tu dan kita mesti educate the public dengan apa yang kita nak buat supaya kita mendapat sokongan. Bukan hanya daripada agensi, daripada rakyat jelata juga, daripada the population, the society. Dan mereka pun boleh merubah kelakuan, tingkah laku mereka yang sesuai dengan visi pada masa hadapan yang kita nak capai itu. So, saya tak nak terangkan dengan lebih lanjut ini sebab ini very detail. Ini adalah steps ataupun langkah-langkah yang perlu kita ikut supaya kita dapat buat SUMP secara sistematik. Ada 12 langkah kesemuanya. Start daripada menubuhkan ahli jawatankuasa, menentukan jangka masa berapa lama kita nak buat benda ni, kan? 30 tahun daripada sekarang, 15 tahun daripada sekarang. Nak capai 2030 ke 2045 ke, kita mesti identify planning framework kita, evaluate situasi sekarang, develop senario pada masa hadapan, identify visi yang kita nak capai, tentukan target dan indikator supaya mudah untuk kita evaluate, kita menubuhkan jawatankuasa dan melibatkan stakeholders dalam proses evaluation, memastikan mereka menerima pakai KPI atau indikator yang kita akan evaluate supaya mereka boleh bersedia, menyediakan kewangan untuk melaksanakan program yang kita dah rancang, laksanakan dan manage proses pelaksanaan itu supaya tetap kekal dengan visi kita, dengan strategi kita, dan communicate to the public kan, supaya society boleh adapt dengan perubahan yang ada. Kadang-kadang melibatkan tingkah laku manusia. Contohnya bila kita buat BRT, kita kena educate the public supaya mereka faham bahawa ini baik untuk mereka, ini adalah ke arah bandar yang lebih selesa, lebih selamat, lebih hijau, lebih bersih. Jadi mereka pun faham dan decide to change dan review apa yang kita dah buat dan capai. Supaya kita boleh adjust perancangan kita tu. Mungkin perlu ubah, mungkin tidak, mungkin boleh kekalkan, mungkin nak kurangkan, mungkin nak lebih. Kadang-kadang target yang kita capai, target kita tu mungkin capai lebih awal, jadi kita boleh naikkan kita punya target. Ataupun target tu tak tercapai, mungkin kita dah kena pasti apa masalahnya supaya kita boleh adjust perancangan kita, selesaikan masalah itu supaya kita boleh datang balik ke perancangan asal. Jadi ini adalah kesemua 12 langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai SUMP. Jadi ini adalah lebih detail. You all boleh go through sendiri. Saya dah terangkan secara umum, secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan kedua-12 langkah-langkah ini. Dan ini adalah secara lebih terperinci lagi, more detail actions for every steps. So you can go through this. So, jika nak faham lebih lanjut lagi ke semua 12 steps ini ya.